Nombor 6, dipersilakan Datuk Johari bin Abdul, Yang Berhormat Sungai Petani. Terima kasih, Datuk Speaker. Soalan saya nombor 6. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Speaker dan sahabat saya Sungai Petani. Tuan Yang di-Pertua, sehingga 31 Disember 2021, terdapat sebanyak 14,834 koperasi berdaftar di bawah Suruhanjaya Koperasi Malaysia atau SKM. Daripada jumlah tersebut, sebanyak 12.5% atau 1,854 koperasi berstatus tidak aktif, manakala sebanyak 27.09% atau 4,019 koperasi berstatus dormant. Dalam usaha membendung kenaikan harga barang pula, SKM telah menubuhkan federasi ataupun gabungan koperasi yang berperanan memperkasakan pergerakan koperasi di bawah 6 sektor ekonomi termasuk pemborongan dan perunyitan. Melalui usaha ini, sebanyak 5 barang keperluan asas pengguna iaitu gula, tepung, minyak masak, beras dan ayam telah diedarkan oleh Federasi Koperasi Pemborongan dan Perunyitan Malaysia dengan jenama Co-op sejak tahun 1995 kepada rangkaian kedai Co-op Mart dengan harga yang lebih murah daripada pasaran. Selain itu, SKM juga telah menganjurkan inisiatif jualan murah melalui premis Co-op Mart seperti program jualan koperasi perhatian rakyat dan program jualan harga patut yang menawarkan barangan keperluan harian pada harga diskaun sehingga 20% kepada rakyat. Melalui inisiatif di bawah pasokan khas Jihad Tangani Inflasi pula, KUSKOP telah menyelaras pelaksanaan program jualan murah keluarga Malaysia bagi negeri Selangor, Perak dan Pahang melalui gerakan koperasi di sebanyak 157 Dewan Undangan Negeri. KUSKOP juga telah diberikan tanggungjawab untuk memperluaskan pelaksanaan JMKM, Jualan Murah Keluarga Malaysia, sebanyak 20 universiti awam yang menawarkan pengeluaran harga sehingga 20% bagi barang keperluan harian pelajar. Inisiatif ini telah dijenamakan sebagai JMKMS Siswa dan dijangka akan dilancarkan pada Oktober 2022 di Universiti Kebangsaan Malaysia. Terima kasih. Soalan tambahan. Terima kasih, Datuk Speaker. Melihat kepada nama kementerian yang berhormat pun, koperasi itu wujud. Maknanya Kementerian Pembangunan Usaha dan Koperasi. Maknanya penekanan kepada koperasi amat-amat tinggi di sini. Tetapi yang ternyata yang berhormat ialah koperasi yang berjaya amat sikit. Saya kira kalau rekod di antara koperasi-koperasi yang ada, yang boleh kita banggakan hanyalah 3, iaitu koperasi NFFCS, Angkatan Tentera dan Bank Rakyat. Rekod ada, tetapi jumlahnya sikit. Adakah yang berhormat melihat bahawa potensi untuk mengembangkan koperasi ini ada dengan kita memberikan fokus yang lebih kepada pelajar-pelajar kita di sekolah-sekolah dan juga di institusi-institusi pengajian tinggi. Dan dengan memainkan peranan ini, saya rasa akan lahir usahawan-usahawan yang akan memberikan fokus kepada koperasi dan mereka-mereka yang akan menjadi, kalau boleh kita panggil pakar kod dan angkut, sebab dia ditelatih di peringkat sekolah lagi dan juga di institusi pengajian tinggi, khususnya di mata-mata perguruan. Jadi bolehkah Menteri memberikan fokus kepada mendidik mereka yang akan menjadi pemimpin-pemimpin koperasi daripada kita membiarkan masyarakat, mengharapkan masyarakat terlibat dengan koperasi sedangkan mereka ini tidak mempunyai ilmu atau pengetahuan dalam pengembangan koperasi. Terima kasih. Itu Speaker. Terima kasih banyak Yang Berhormat Sungai Petani yang beri cadangan yang positif dan sebenarnya itulah ke arah kita Yang Berhormat, di mana kita sudah maklum bahawa kita hari ini kita dah mulai di sekolah, kita ada koperasi, di universiti juga kita ada koperasi. Malah saya telah perumumkan bahawa tadi saya sebut ada 6 federasi, kita tambah lagi 1 federasi, gabungan koperasi-koperasi di sekolah, satu lagi ialah gabungan koperasi-koperasi di IPTA dan juga di IPG. Kerana kita tahu bahawa kita nak melatih
pelajar-pelajar ini pada peringkat sekolah menengah untuk kita nak menanam budaya keusahawanan. Jadi kerana itulah di dalam pentadbiran kita telah pun menaikkan taraf. Dulu kita dengar Maktab Kerja Sama Malaysia. Sekarang dah naik IKMA, Institut Koperasi Malaysia. Dan kita juga telah mendapat kelulusan daripada Kementerian Pengajian Tinggi untuk melancarkan, dah lancar pun, iaitu satu universiti yang dinamakan Universiti Keusahawanan dan Koperasi. Jadi bila kita ada Universiti Keusahawanan dan Koperasi ini, sudah tentulah salah satu perkara yang diberi titik beratkan dalam universiti ini nanti ialah untuk kita melahirkan bakal-bakal koperasi yang akan datang. Jadi saya yakin satu hari nanti koperasi akan disenaraikan di bawah Bursa Saham Koperasi pula. Ini target kita. Terima kasih. Setiu. Yang berhormat Setiu. Terima kasih Datuk Di-Pertua. Terima kasih Menteri atas jawapan yang diberikan. Soalan tambahan saya, umum mengetahui hampir 40% koperasi tidak aktif yang wujud, dan saya yakin koperasi tidak aktif akan meningkat akibat daripada COVID-19. Oleh itu soalan saya, apakah mekanisme kerajaan bagi menyelamat koperasi-koperasi tidak aktif ini, dan sejauh manakah sambutan daripada koperasi-koperasi tidak aktif ini terhadap insentif tersebut? Sekian. Terima kasih Yang Berhormat. Benar Yang Berhormat kata, apabila kita dilanda COVID-19, maka kita dapati banyak, salah satu punca juga koperasi-koperasi ini dia tidak aktif. Maka oleh itu KUSKOP melalui Suruhanjaya Koperasi Malaysia, kita telah menawarkan geran bantuan pembangunan perniagaan yang dinamakan Program Transformasi Ekonomi Gerakan Koperasi ataupun transfer, dan juga pembiayaan tabung modal pusingan TMP kepada koperasi-koperasi yang terlibat. Dalam masa yang sama, kita juga telah minta supaya SKM menulis surat kepada koperasi-koperasi yang dikatakan koperasi dorman ini tadi, dan juga koperasi yang tidak aktif, supaya mereka kena mengambil tindakan untuk mengaktifkan semula koperasi-koperasi mereka. Tapi alhamdulillah, saya lihat bahawa pendaftaran, walaupun ada yang kata tak aktif dan juga dorman, tetapi saya lihat pendaftaran koperasi yang baru sejak Januari hingga 30 September tahun ini saja, sebanyak 569 koperasi baru telah ditubuhkan. Jadi menunjukkan bahawa rakyat di luar sana memang berminat untuk menubuhkan koperasi, kerana konsep koperasi ini kita patah Melayu, yang berat sama dipikul, yang ringan sama dijinjing, untuk beri manfaat kepada ahli-ahli koperasinya. Terima kasih. Boleh tambah sikit Tampin. Sila Tampin. Terima kasih. Terima kasih atas jawapan diberikan oleh Menteri. Persoalan saya ialah sejauh mana dalam pengetahuan Menteri, gerakan koperasi telah memberi impak yang besar kepada pembangunan negara sebagaimana di negara-negara contohnya Jepun. Dan soalan yang kedua, penglibatan golongan muda ataupun belia di dalam gerakan koperasi di Malaysia. Terima kasih. Terima kasih Yang Berhormat. Saya tak bawa angka, tapi saya lihat kalau daripada yang dalam pengetahuan saya tak ingat berapa, tetapi memang aset kita memang berbilion, dan juga ahli programai dan juga koperasi merupakan third force dalam pembangunan ekonomi dalam negara kita. Untuk kita nak mengalahkan belia-belia pula, kita hari ini, salah satu yang kita beri peluang kepada golongan belia, iaitu kita memudahkan mereka menubuhkan koperasi. Kalau sekarang ni, dulu nak jadi ahli koperasi 50 orang. Sekarang kita jadikan 20 orang. Tapi untuk golongan belia, terutamanya golongan profesional, golongan profesional, mereka ada 5 orang cukup. Ada 5 orang saja sudah boleh tubuhkan koperasi. Ya, untuk maklumat yang berhormat tadi, bahawa sebenarnya modal yuran kita, koperasi, ada RM16.54 bilion. Jumlah aset koperasi saja ada RM154.98 bilion. Turnover koperasi RM sebanyak 37.89 bilion. Jadi ini menunjukkan koperasi ini memang
merupakan satu agensi yang tertua lah dalam negara kita, dah berusia 100 tahun, dan koperasi juga Mak Timbalan Speaker, kita ada keluarkan ini perangkaan Koperasi Malaysia, Kooperatif Perangkaan tahun 2021. Jadi kita ada buku, jadi siapa yang berhormat yang berminat ni boleh dapat buku ni secara detail mengenai koperasi. Terima kasih.